Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam yang mulia ini, kita bersama di depan siaran langsung baca sejarah di Facebook page Salasilah Patani pada malam ni. Maka salawat dan salam kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku contoh dan tauladan kita bagi umat akhir zaman ni. Maka pada malam ni, seperti biasa hari Isnin, malam Selasa, kita semua ada janji. Ada janji dengan siaran live kita ni setiap malam Selasa lah pukul 8.30 sampai lebih kurang pukul 10, kita akan bersama dalam sebuah majlis ilmu baca sejarah. Maka alhamdulillah pada malam ni, mengikut tajuknya, kita akan membentangkan sejarah kita lah, sejarah Taning kita juga. Tapi kali ni kita menuju ke sejarah penting jugalah bagi kita. Ya tak ya pun banyak malam dah, makin tahun dah, dan kita ni telah tahu, telah dengar cerita-cerita para-para raja, para-para datuk-datuk hulu balai menteri yang mana sakut paut dengan pemerintah di Taning kita. Dan juga pada malam ni kita akan seli sikit masuk untuk kita kenal pula Islam di Taning, iaitu malam ni kita nak kenal beberapa orang ulama, beberapa orang ulama agung yang besar-besar yang mula-mula catat dalam sejarah Taning kita. Maka kita ni kalulah kita ni ada badai ataupun ada kerajaan kalau apa ni, ada pemimpin yang bagus ke, ada badai yang besar-besar ke, kita boleh tahulah bahawanya tentang sejarah Islam ataupun permulaan Islam ni di satu-satu negara tu dia kena catat jadi sejarah. Ya buku besar. Kalau di Indonesia ni soho dengan kalimah Wali Songo. Kalau Indonesia ni soho lah, popular lah dengan namanya Wali Songo. Lebih-lebih lagi di tanah Jawa. Kerana Wali Songo tu kait dengan tanah Jawa. Songo-songo tu maknanya sembilan. Wali sembilan lah kita panggil tu. Ada juga wali-wali Wali Songo tu, dalam kalangan Wali Songo tu ada hubungan kait juga dengan petani kita. Tapi mungkin bukan malam ni lah yang kita akan cerita Wali Songo tu. Malam ni kita nak kenal ulama yang mula-mula sebut dalam buku sejarah Taning kita. Buku sejarah Taning kita. Jadi alhamdulillah, kita orang Taning ni, orang Melayu di Taning ni dikasihi ataupun diberi hidayah besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Islam ni sapa juga kepada pok kita. Kalau kita tengok penduduk Islam yang paling ramai di dunia ni, pok kita orang Melayu ni, jadi dapat juga nikmat ni dan kekal sampakah hari ni, kita tidak ubah-ubah selaku kita orang Islam. Maka kalau tanya kita juga, dia kata, lepas tu kita ni mula jadi Islam bila?
hak tu lah kita ni tak khabar, tak tahu. Kita tak tahu kata kita Islam ni kerana orang tua kita tu Islam, kita beranak pun tu berislam. Tu sekadar tu bukanlah. Maka kalau kita tanya tu bilanya Islam mula di rumah kita, bilanya gajah-gajah kita ni jadi gajah Islam, ramai orang masih tak tahu lagi. Ramai masih tak tahu lagi. Minta maaf. Minta atas dah tepi tu. Ambil rasa pecah-pecah. Terima kasih. Okey. Alhamdulillah. Maka marilah kita mulanya kata Islam rumah kita bila cerak kata Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mula di Mekah. Mula daripada Mekah pergi sebar di Madinah. Setelah Rasulullah ni wafat, maka dipimpin pula pada masa tu Islam kita, dunia Islam kita ni orang panggil zaman Khulafa' Ar-Rasyidin. Khalifah 4 tu. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Lepas pada tu pula tu jadi orang panggil jadi punya sultan. Kalau kita ngaji sejarah selegak zaman Muawiyah. Zaman Muawiyah, lepas zaman Muawiyah tu zaman Abbasiyah. Muawiyah di Syria ni pusat dia. Pergi ke Abbasiyah di Baghdad ni Iraq. Lepas tu bertukar pula pergi ke Uthmaniyah di Turki. Itulah kalau kerajaan besar-besar. Kerajaan Khalifah Islam dunia. Tetapi kerajaan Islam yang lain tu banyak. Kalau kita tengok kawasan Mesir, kawasan utara Afrika, kawasan Timur Tengah sendiri, kawasan Asia Tengah, ataupun nak pergi kepada tanah-tanah Trans-Siberia, ataupun pergi sampai ke tanah Hindi. Islam tu luas dah. Walau bagaimanapun kawasan-kawasan Islam saya sebut tadi tu, kalau kita mari tengok di rumah kita di Petaning ni, zaman tu duduk semua berhala lagi. Islam tak siapa lagi di Petaning. Dengan secara resmi katanya umumnya orang Petaning kita tu masuk Islam. Tak lagi. Kalau kita tengok ke jarah kita di Islam ni di Petaning ni dengan cara resmi ni hanya sekitar tak lebih daripada 700 tahun tu ya. Tani kita jadi Islam. Ni pun mujur dah tu buat Islam tu siapa rumah kita. Dengan kerana Islam yang mari di tanah Arab ni nak mari siapa rumah kita ni dia kena naik, kena lakoh laut. Dia bukan naik kuda, naik unta, jalan kaki supaya orang Afrika, orang Turki, orang Syria, orang Iraq boleh ke Islam. Ni nak ya atau bukan yang mudah. Islam ni nak mari siapa di rumah kita ni dia jauh juga. Tapi Allah Taala sayang di pok kita orang Melayu Islam hingga orang Melayu Islam kita ni semua jadi Islam. Orang Melayu ni jadi Islam semua dah. Maka siapakah yang bawa Islam mari di tanah Petaning kita? Tu jadi soalan pertama. Siapakah bawa Islam mari di Petaning kita? Kalau kita ingat pada malam-malam yang lepas dah, saya tu duk baca sejarah dan duk cerita kepada fak kita semua bahawa Islam boleh menyebar besar hingga istana kerajaan Melayu kita di Petaning ni terima Islam, dan juga Islam tu jadi agama bagi kerajaan yang mula diraja kita tu jadi penyakit kulit. Tu kalau mengikut kitab sejarah hikayat Patani yang mana ditulis oleh ulama dulu ni, dia kata asbab menyebabnya kisnya daripada raja tu jadi penyakit kulit. Barulah timbul seorang ulama yang nama Syekh Said. Ataupun saya boleh nama sebenar dia ni, Syekh Said ni nama penuh dia Syekh Muhammad Said. Kita nak panggil Syekh Said ataupun Tok Pasai itulah. Tak kena cerita banyak dah. Malam ni Syekh Said ataupun Tok Pasai tu
dengan kerana kita sudah baca dua raikan dah. 2 minggu dah, 2 kali dah kita duk kecek ulama yang menyebar Islam di Taning. Syekh Said tu. Jadi Syekh Muhammad Said ataupun Syekh Said ataupun Tok Pasai. Ning lah nama ulama pertama yang ada sebut dalam kitab. Kata dia ni asalnya daripada negeri Pasai. Asalnya daripada negeri Pasai. Lepas tu mari duduk di petani di kampung Bego. Ada dalam kitab hikayat dia. Duduk baca dah belum ada ni. Duduk di kampung Bego. Lepas tu gikat dengan Islam di tani lagu mana. Dengan kerana raja tu jadi penyakit kulit. Pubaklah lagu mana tak hingga sapangan. Hulu balai dia tu kena pikul gong canang. Katok canang tu. Katok canang lalu ke kampung Bego Tok Pasai itulah. Bego di telubuk Taning Loning itulah baru temu orang Arab ni. Tetapi sebenarnya sebelum Syekh Said nak mari duduk di Taning ni, sebenarnya Islam sudah mendarat di tanah Taning 300 sampai 500 tahun. Ning hak besar sekali. Kalau kita bila kata Islam ni baru mari di Taning kita zaman Syekh Said, zaman Raja Indira Wangsa tu masuk Islam tu, maka kita salah. Mengikut datanya salah. Kenapa? Kerana kita tarikh sendiri dan kita tarikh Patani sendiri ni tulis ke bahawa Islam sudah sampai di Taning sebelumnya Raja Taning nak masuk Islam 300 hingga 500 tahun. Islam mari dah mah kita. Itu bermaknanya sebelum lagi daripada pok-pok wali songo nak sebar agama Islam di tanah Jawa, Islam ni sudah mari sampai dah di Taning. Tetapi pada masa tu beberapa orang saja orang Taning yang terima Islam dan masuk Islam. Sedangkan raja dan separuh rakyat Taning tak ada masuk Islam lagi. Manakah bukti? Bukti ni ada pada kitab Tarikh Patani muka 7. Ada dalam kitab ni. Muka 7. Ada sebut kata orang Islam, sebut kalimah orang Islam dah. Bukan muka 7 ni, muka 8. Dah saya nak baca sikit muka 8 ni, sebut lagu mana. Dia kata syahadan maka adalah orang-orang Melayu Islam pun berbantahan dengan orang-orang Melayu Buza kerana hidup menyalin agama tidak serupa kedua-duanya. Ni bukti. Ni bukti kata pada masa tu di Taning tu ada orang Melayu yang Islam dan juga orang Melayu Buza. Orang Taning kita lah pada masa ni dia tak ada jadi negeri Taning lagi. Masa ni dia jadi negeri Langka Sukat. Ibu kota nya kota Mahligai Jeram duk di Nyalimo tu. Masa tu orang-orang di Nyalimo dan orang-orang tepi laut tu masuk Islam dah separuh dan tak ada masuk Islamnya separuh lagi. Habis itulah dalam kitab ni dia sebut kata apabila jadi kau banyak, sama-sama banyak di antara orang Melayu yang Islam dengan orang Melayu yang Buza tu jadi bantohe. Jadi baloh. Sebab apa dia kata baloh? Sebab kerana hidup menyalin agama tidak serupa kedua-duanya. Sebab dia cara hidup tak sama di antara orang Melayu Buza dengan orang Melayu Islam. Walaupun raja pada masa tu Buza lagi. Dia kata orang-orang Buza itu makan babi. Maka setengah-setengah orang itu tukar babi dengan kijang. Kerana orang Buza itu sangat-sangat sukalah kepada babi. Ni. Dia kata orang Buza ni, orang Melayu lah. Bos sebut orang Buza yang hidup gamar ke Sia. Tak ada lagi dah Sia ni. Sia tak ada negeri lagi, Sia tak ada pindah mari negeri Cina lagi. Pada masa ni kita duk kecek zaman Langkah Sukat ni, belum krisik ni lagi
Jadi dia kata orang buza ni suka makan babi. Lepas tu dia suka tukar babi dengan kijel. Dan orang-orang Melayu Islam itu benci kepada babi sebab haram dan suka khianat kepada tanaman orang-orang Melayu Islam. Yak babi panah deh. Dia kata orang Melayu Islam ni benci kepada babi sebab apa? Sebab dia kata sebab haram. Dia reti dah sampai dulu. Bawa masuk Islam ni tak boleh makan lah babi. Supaya orang luar duk kenal lah, orang bukan Islam duk kenal. Kalau sebut orang Islam, orang Islam tak makan babi, orang Islam tak makan erak. Tu je orang bukan Islam duk gambar. Sebut orang Islam makin makin lau. Masa siang ni dah. Tu benda asah bagi orang Islam boleh nampak dengan mata. Ibadat-ibadat lain tu belana lagi sebenarnya. Dah. Lepas tu babi ni dia suka kena tane orang Melayu. Supa ya bukan zaman dulu dah laning pun supa babi. Kalau kita tanah hubi kita tanah pokok kampung kita dekat. Dia turun mari sugung dia, yo kena sungguh babi ni mengarut dah. Babi ni. Dah berlakulah babi kaki 4, babi kaki 2 mengarut berlaku. Jadi waktu itulah mula berbantahan di antara orang-orang Melayu Islam dengan orang-orang Melayu Buza di dalam negeri Patani. Inilah baru mula bantahan, mula balah dah lah Kak Iyeng. Mula balah di antara sama-sama Melayu ni tapi ada Melayu Islam, Melayu Buza. Ni buat tengok sikit dah. Dia kata maka adalah pakaian orang-orang Melayu Buza dengan orang-orang Melayu Islam boleh diperhati tandanya kepada dua perkara. Pas nak cari mana? Sama-sama Melayu, sama-sama kecek Melayu, sama-sama pakaian pun semua besar Melayu. Dulu ni orang tani kita, mujur dia tak bawa mai kepada hari ni. Dah. Pada zaman ni, duk kecek ni zaman ni, zaman 500 tahun dulu ni, orang tani bagi pada dua. Orang Melayu tani kita, orang Melayu Islam dah separuh. Lepas tu orang Melayu duk Buza semua tokong lagi separuh. Masa ni raja tak ada jakit kulit lagi ni dah. Ya sebab apabila raja masuk Islam tu, hak lebih lagi separuh tu masuk Islam belaka. Inilah. Tapi hak ni dak lagi ni. Zaman ni zaman raja tak ada masuk Islam lagi. Nak cari mana dia kata? Ya ada dua perkara untuk nak cari bagi kata hak mana jadi Buza, hak mana jadi Islam. Iaitu yakni orang-orang Melayu Islam pakai kain dan bawa beliung. Ni nak wicem mudah-mudah ni. Dia kata kalau orang Melayu Islam pakai kain. Tadi Melayu Buza tak pakai kain ke mana? Kita tengok kira. Nak cari mudah-mudah. Orang Melayu Islam pakai kain dan bawa beliung. Kena ada beliung. Beliung. Beliung tu satu dia memang sepecok lah. Nak cakur, panggil cakur tu dah. Tapi dia peseng boleh bawa dengan tangan tu. Bawa katok batu, batok tanah besar pada kapak, halus sikit pada cok cakur. Tu panggil beliung. Bawa beliung tu tak ada buat kerih lagi dah. Kerih pedai tak ada lagi zaman ni buat beliung. Beliung hijau itulah. Dan orang-orang Melayu Buza itu orang-orang gelar orang berhala. Orang Melayu Buza ni pada masa tu orang panggil orang berhala. Orang berhala ni berhala tokong tu lah. Kerana orang-orang itu pakai tali leher dan gantung gambar tembaga atau perak atau besi daripada berhala, iaitu Tuhan agama Buza. Nak cek sini, kalau orang Islam tu pakai kain dengan awak beliung. Lepas tu kalau orang Melayu Buza ni, cek mana? Dia pakai tali leher ni, pakai tali tekak. Pakai tali tekak. Tali leher ni, tali tekak, gantung gambar. Gambar ni ada tokoh lah tu. Supaya orang share lah ni, kita gambar ada orang share lah ni tu dah. Ada tali tekak tu gantung tokong
tekak. Macam itulah kami dulu. Baru tokong ni buat daripada temaga, ada, perak pun ada, ataupun besi. Buat ramah tokong lo ikat jadi besi ke, temaga ke, perak, lepas tu ikat tali tekak. Ni nak cek mudah-mudah kata, hak mana Islam, hak mana buza. Jadi hak buza ni, nak ceknya duduk situ, ada tokong duduk tekak, lepas tu dia cawak dia morning. Dia pakai kain pasal cawak lagi deh. Tapi kalau hak Islam tadi ni pakai kain sarung panjang dan juga bawa beliung. Itulah nak cemeh tentang apa ni Islam di Taning. Masa ni Syekh Said tak ada lagi. Masa ni Syekh Said tak ada lagi. Raja-raja pun tak ada disebut lagi. Zaman ni zaman Langkah Sukan lagi. Zaman Kota Mahligai di Jeram lagi, di Nyalimo nu lagi. Di antara orang Melayu Islam dengan orang Melayu Buza. Zaman ni kita kena hundur klik lagi dalam sekitar 1100 tahun, 1000 tahun, 900 tahun, 800 tahun. Ni nak yak tu lama dah. Habis tu bukan lekeh taning kita. Nak yak tu Islam ni mari di taning kita lama dah. Kalau bila ya ada juga hak demo dak buat pai ataupun demo dak yak tu Islam mari taning kita ni. Zaman payah intira ada hak toto kajo dok pro tu. Dulu orang taning ni buza suposia tu. Ya salah faham. Sedekah Islam mari di taning ni lama dah. Pas apa orang Islam lama dah di taning? Tu dia. Siapa orang Islam di taning lama dah? Ada dalam kitab Syekh Usman Jalaluddin. Syekh Usman Jalaluddin katanya Islam hak mari di taning ni adalah mari daripada dua lapis daripada Rasulullah daripada keturunan Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Masya Allah sungguh ni tu Islam mari siapa kita lama dah. Dia mau nunggu orang lama dah tapi mak kita duk buza lagi. Ya sama dah kita rasa buat pelik. Zaman Nabi Muhammad lahir di Mekah tu pun le Kaabah tu tokong saja. Lepas tu Nabi hidup di Madinah, orang musyrik, orang Quraisy di Mekah tu duk sembah tokong lagi. Hingga Nabi ni seru perai patah, lepas tu mai buka Mekah semula baru boleh hancurkan patung-patung tokong-tokong hok duk di Mekah. Baru boleh buka Mekah klik semula, sedangkan Madinah tu duk buka dah. Lama dah nak Rasulullah duk. Pada masa tu pula lepas dari tu dua lapis lah barunya adanya keturunan Rasulullah ni yang menyebar, yang naik perahu layar mari sapa tanah Melayu dan mari sapa di petani kita. Tapi ia tak ada catat masuk dalam kitab sejarah Taning. Sebab sejarah Taning ni ia mula di raja masuk Islam. Tu kita kena faham tu. Kalau kita tengok pada masa ni zaman-zaman raja Melayu di petani kita ni belum pada Ismail Shah lagi. Ismail Shah lagi iaitu zaman raja bangsa, raja centera bangsa. Zaman nung lagi. Lepas tu orang Melayu di tanah kita pada masa tu dia boleh masuk Islam ni kan? Sebab apa? Sebab orang Arab dan orang Parisi yang wak Islam lagi. Lagu mana dia cerita pada masa tu? Kita nak cerita. Syahadan ni muka buku Tarikh Patani muka 7. Syahadan maka ada pun negeri Patani sangat masyhur, tempat bertanam padi. Ni salah satu. Ada juga orang yang nak menyeleweng ke jarah kita, dia kata orang Taning dulu tak pandai buat padi, kena orang Mon, orang Bumak, orang Siam mari jawab padi. Tu orang bengong betul tu kalau baik tu.
Bodoh dia panggil. Deh. Sebab sejarah kita ni bukan yang makan gandum, makan ubi. Kita goyak lama dah ni kata, adapun negeri Patani sangat masyhur tempat bertanam padi. Soho tempat tanam padi. Apa kalau tak tanam padi kau ni sia tak ada opayok mari di Yunnan di Cina lagi. Tak ada mari apa ni bangun kerajaan apa ni? Apa ni Januk Chiang Sen, Hari Puncai, Lanan, tak ada turun mai kok utara kok selatan Cina masuk utara sia dak lagi. Pracau Utong tak ada bangun Ayutthaya ataupun kunci interaktif tak ada bangun Sukhothai nu lagi. Deh orang Melayu tani kita tanam padi dah. Bukan tanam padi biasa tapi masyhur kata jadi tempat tanam padi. Maka waktu itu negeri Patani subur. Zaman itu subur dah. Berhimpun tumbuh-tumbuhan makanan. Tempat tanam padi dah. Lepas tu negeri Tani ni subur dan juga jadi tempat himpun tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan makanan. Makanan-makanan ni ada penuh di Tani. Fasal orang Arab pun bawa ke negeri Arab. Fasal orang Arab pun bawa ke negeri Arab. Jadi orang Arab ni pun bawa bekal-bekal makanan-makanan ke negeri Arab. Pas duk di Taning ni zaman dulu nak belayar pergi siapa di kale Eden di negeri Yamen ataupun kale ya dulu orang Taning ni ya nak belayar kapal laut nak siapa di tanah Hijaz tanah Arab ni 3 kali besar-besar. Satu di kale Eden di apa ni orang panggil di Yamen, lepas tu pengkalan di Judah dan juga satu lagi pengkalan di Kufah. 3 tempat hak orang Taning belayar pergi siapa iaitu di Eden, di Judah dan juga di Kufah Basrah. Kufah Basrah masuk Teluk Parisi. Nu hak belayar pergi siapa. 8 bulan semua. Duk dalam laut saja, duk dalam kapal layar saja. Tubik daripada Taning Kuala Bekah ke Kuala Ru di Tanjung Duluk tu, belayar dalam laut siapa ke tanah Arab yang saya sebut tadi 3 tempat tadi 8 bulan. Biasa 8 bulan berhenti ne kali berhenti. Dia tak lagi kaligus 8 bulan. Dah kena. Satu kerana kapal layarnya dia tak ada besar sangat. Hak boleh muat bekal makan sampai 8 bulan tak leh. Dia bukan besar sangat. Dia muat 30 gram, 40 gram, 50 gram gitu ya. Dan yang kedua pula dia kena berhenti. Biasanya dulu ada dalam kitab jarah orang Taning ke haji ke Mekah tu, dia kata orang Taning ni tubik dalam pada laut di Taning, tubik terus pergi dah. Lepas tu nak pergi berhenti di Terengganu kalau perahu halau. Kalau tak berhenti di Terengganu, dia nak berhenti di pulau-pulau hok duk depan laut Terengganu. Panggil apa ni pulau gapo ni? Adalah lek sana di Terengganu tu ada pulau-pulau perhentian. Bungurai. Penantian ke apalah. Gitulah. Ataupun kalau kapalnya besar sikit, maka tak berada dah. Tak berhenti dah di laut Terengganu. Pakai terus pergi sampai ke Johor. Lepas tu pergi lekok di Johor tu baru pulah naik. Gini, kalau lah berhenti di Ganung, lepas tu tak berhenti dah Johor. Pakai pergi berhenti di Riau. Dulu di Banten ataupun di Bintan ataupun di Kampar ataupun Indragiri ataupun di Siok Riau Siok tu. Gitulah kami dulu. Kalau berhenti Ganung, berhenti di Riau. Tubik pada kali di Riau, terus pergi pula, pergi berhenti di Pasai. Pergi berhenti di Pasai ataupun di Aceh. 3. Tubik pada laut Aceh, dia direct terus pergi dia pergi berhenti di Malay. Orang panggil. Bukan Malaysia, iaitu di Maldives. Ataupun kalau tak berhenti di Maldives, dia berhenti di Colombo.
apa ni berhenti di Ceylon, Sri Lanka. Tubik di Sri Lanka tu terus pula lah baru sampai di Aden apa tu, ataupun nak pergi ke Jeddah ataupun nak pergi ke Kufah, Basrah. Gitu. Boleh pilih lah supaya kita apa ni, supaya kita nak pergi ke Hanjai ke nak pergi ke Bakok tu lah. Dan kalau kita duduk taning tu, kita nak berhenti pam minyak mana, misalnya kata nak berhenti stesen minyak, pam minyak mana, nak berhenti di Doye ke, berhenti di Tibor ke, berhenti di Cenok ke, berhenti di Pacing ke, gitulah. Di mana-mana sah kita rasa sedap nak berhenti situlah. Maka nak sapa di tanah Arak ni 8 bulan. Cuba kita gambar kata orang-orang Islam ni kalau nak mari sapa di petani kita ni jauh tahu mana, dan orang petani kita nak pergi haji ke Mekah sampai dulu ni menaruh nyawa, dia panggil. Taruh nyawa dalam laut 50 mati hidup. Ada orang royak kata di Ganung tu orang panggil Pulau Duyung. Pulau Duyung. Okey, terima kasih kepada rakan-rakan kita yang cerita kata Pulau Duyung dah, Pulau Duyung. Adalah. Maka itulah Islam yang sapa di petani kita. Tani dia kata tani kita soho padi, tanah subur, tumbuh-tumbuhan banyak, patut orang Arab 8 bulan nak klik ke Arab bagi tani nak buat ke mana? Hak ning lah orang panggil kata orang tani mula untuk nak menyimpan makanan bagi lama. Menyimpan makanan bagi lama sepertinya kalau deriya ni tak boleh bawa lah deriya sutil buat klik. Dia buruk dulu. Tak sampai 8 bulan dah. Dia kena buat lepuk. Dia buat lepuk. Buat lepuk. Kalau bekalan makanan lagi buat apa buah rambut teh. Buah mak teh mak kita ni nak bawa pergi sampai ke Mekah pun tak boleh jadi. Dia kena jeruk. Jeruk baru nak pergi sampai ke Mekah. Habis tu orang-orang aling dulu, Tok Woli, Tok Keramat dulu adalah ceritanya duduk ke Mekah. Dia mau tanya musim apa petani lah ni weh. Lah ni musim dia. Esok bibit wah dia di Mekah. Ni wallahu a'lam deh. Tak ada tulis dalam kitab tapi cerita mulut. Kata seperti Syekh Daud sendiri, seperti Tok Bobok, seperti Tok Tite. Demoning ni ada cerita lagu ni lah kata klik ambil telur masing, klik ambil wah timung, klik ambil uderia rumah. Lain masa sehari tu bawa pergi. Tu wallahu alam deh. Tu tak tahulah tu cerita mulut ke mulut. Kata karamatnya wali-wali Allah ini. Deh. Tu wallahu alam, tak ada dalam kitab ni tu. Tu tamah deh. Jadi apa ni? Syahadan, adapun orang Farsi itu bawa beras kembali ke negeri Farsi, bawa menghadap Raja Shah. Tu dia. Bawa menghadap Raja Shah. Orang Arab bawa polamai, bawa fruits, bawa apa ni buah-buah bawa klik pergi ke negeri Arab. Tetapi orang Farisi ni orang Iran. Orang Iran dia bawa klik menghadap Raja Shah dia, bawa klik gapo? Bawa klik beras taning. Masya-Allah. Raja Iran zaman dulu ni, Raja Safawi dulu ni lagi Shah Shah Raja Shah dia ni biasa makan beras taning lah sebab yo orang Parsi bawa klik beras taning dekat sana. Beras taning tu lagu mana? Saya nak cerita sikit sidang pendengar jadi kasih sekalian. Jadi sekarang ni rumah kita di petani ni ada satu grup lah, orang panggil grup apa ni Sahapab Kau Petani. Asosiasi Padi Petani. Saya pun duk jadi anggota dalam grup tu jugalah dari Mohjok. Masuk jadi dalam Sahapab. Apa ni persatuan padi di petani tubuh mari dalam setahun lebih. Jadi
Mengikut data pula daripada Sunwik Chai Kau Taning ataupun pusat kajian benih padi di Taning satu cawangan hak negeri Sia ni, seluruh negeri Sia ni ada sekitar 800 benih padi. Hak temung dah lah, hak lisuh dah tak sebilai lah. Lepas tu separuh daripada tu iaitu hampir 400 benih padi seluruh negara Thailand ni ada di Taning. Ning hak terkejut. Dengar sikit sejarah saya kecek malam ni, ibu-ibu, bapak-bapak. Dengar molek saya nak ulang kali lagi. 800 jenis benih padi ada seluruh negeri Sia ni. Dekat-dekat dengan 400. Di mana 300 benih lebih adalah benih hodok di Taning. Tu dia. Nak saya baca tak? Nanti tagi nak baca atau benih padi tu demo senara dah. Dekat-dekat dengan 400 benih po dah. Terkejut kita dengar tagi tak usah dengar. Nama pelik-pelik. Hodok Taning kat kita lah ni ada hanya 38 jenis benih padi. Kita kena mak canu, sibu gate, mok dara, tukak tunggu, padi burung, padi kekok gedor, apalah pelik-pelik tu dah. Kita padi gingi, padi gingi tu nama itu buat kali 2 kali tu padi berat ringgit. Ada benih ni, nama benih dia tu pelik-pelik dah. Maka tak apa kita kecek semula padi tu nanti siapa zaman Gajah Hijau ni kita kecek benar dah. Tapi nak oyak atau benih padi mak kita tu banyak. Kerana dia tanah subur. Batu orang tani bukan duk tanah sejenis saja dah. Dah. Adapun orang-orang Arab dan orang-orang Farsi itu pun banyaklah berkahwin dengan orang Melayu di negeri Patani. Tu boleh kenal dah lah. Zaman Ning 700 tahun dulu ibu-ibu bapak-bapak dah. Masa Ning ni orang Arab dan orang Parisi ni yo Islam dah. Lepas tu yo mari di tanah Tani pun yo menikah kahwin dengan orang Tani dah. Sampai pupuk kita ni dah campur darah dengan pok Arab dengan Parisi jok zaman dulu dah, bukan zaman lo ni. Mujurnya orang Tani yo tak ada adat apa ni? Adat suku, apa ni kebanggaan terlalu bangga dengan suku tu. Kalau kita pergi ke Indonesia ni tak boleh nikah lah kau suku. Jawa, Sunda, Minang, Batak, Bugis, yang nikah dari suku sama. Dia tak boleh nikah dengan orang luar suku. Tapi orang Melayu kita asalkan sama Islam, marilah lagu mana pun tak apa. Petani kita tak ada karik kata kena nikah sama Melayu. Dah, kita asalkan Islam boleh. Dah. Hak tak ambuh tu dengan siye. Jari lah kalau nak ke siye tu jari orang dulu je murah. Kalau nak kena masuk Islam pun je payah nikah dengan siye ni dah. Dah. Ya pak tak sama payah. Dah. Masuk Islam Allah tu jadi Islam tak apalah. Dah. Tapi asalkan kalau bako asalkan Islam tak apa, atas dasar Islam dah. Maka apabila nikah kahwin dengan Arab dengan Parisi dah pada masa tu orang Tani pun ramai yang nikah dengan orang Arab dengan orang Parisi, maka bercampurlah ada bako-bako yang campur Arab, campur Farsi. Lepas tu dia kata lagu mana? Dan orang Arab dan Farsi mana-mana yang berkahwin itu membawa isteri mereka ke negeri Cina dan Khmer kerana berniaga ke negeri tersebut itu. Ning. Nak ayat atau reti no Taning ni hebat tak hebat zaman dulu, tengok sini lah. Apabila ia boleh menikah kahwin dah dengan orang Arab dengan orang Parisi, orang Arab dan orang Parisi ni bawa dia pergi juga nego. Bawa turut pergi di Khmer. Khmer ni negeri Kembang, kita panggil Kembang. Kalau kita tulis Khmer. Khmer ni tulis Gomingyoro. Khmer. Negeri Kembang. Kemoja tu lah. Lepas tu ke negeri Cina. Bawa orang Taning juga jadi isteri orang Arab orang Parisi tu. Adapun orang Melayu waktu itu rupanya hitam merah atau hitam manis. Ni nak ayak kulit ni.
Biar tak ada hitam manis ni mikir sikit tu. Boleh jadi campur dengan bakal lain dah. Campur dengan arak ke, campur dengan Parisi ke, campur dengan Jawa ke, Bugis ke, Minang ke, Aceh ke, Campa ke, Cina ke, Kemojo ke, Siye. Dah. Wallahu alam. Tapi kalau asalnya orang Taning, orang Melayu mak kita rupa hitam merah ataupun hitam manis. Lagu mana nampak hitam manis? Tak gambar weh dah. Kalau hitam merah tak apalah hitam merah. Ni hitam manis. Saya ni rasa bangga kat ni. Boleh jadi saya ni orang Taning asli ni, tak ada campur dengan apa, tengok ni. Tengok kulit ni. Hitam tapi manis dak Allah alam lah. Dah hitam merah ke hitam belenguk Allah alam. Dah. Tak apa cak gapo pun sama je tu beza di takwa hati. Dah. Tapi nak ayat atau bakal keturunan kita ni, dia sebut dalam ni kata orang Melayu waktu itu rupanya hitam merah ataupun hitam manis. Bakat tengoklah gini. Lepas tu bakat duk mikirlah tu. Dah, ni 910 orang ni duk tengok, duk dengar saya ni boleh jadi duk mikir tahasek. Nano aku hidung kepek. Mata ripik, kulit kuning, kulit putih mari di mana? Nanti nak cerita tak kira tu mari di mana. Kita cek bakar pok kita pula. Orang Taning bakar ni. Tapi kerana rupa tak supa, tak kira nak royak kata sebab apa. Dah, tapi hak asalnya hitam merah ataupun hitam manis. Rupanya kecil daripada orang Arab dan Farsi. Cerak. Rupa kita orang Taning ni, orang Melayu ni halus sikit, kecil sikit daripada orang Arab dan orang Parsi. Orang Arab ni hidung macam betul telepon besar, tubuh tinggi. Arab dengan Parsi ni rambut pelak, rambut keriting ni dah. Keriting panjang ni memang kita orang Melayu ni halus sikit daripada orang Arab dan Parsi. Maka hidup orang-orang Melayu sangat-sangat maju kerana dapat pelajaran daripada orang-orang Arab dan orang-orang Farsi. Ni nak buat wipah sikit. Setengah orang fak kita ni duk berat ke sejarah sia. Ataupun duk dengar orang yang tak suka dengan Taning duk royak sejarah. Lagu mana dia kata fak kita ni boleh tamadun, bangun negeri apa saja duk dengan Cina belaka. Sapangnya beberapa ahli sejarah di Malaysia diri pun duk berat ke Cina. Orang Melayu dia mari di Cina, orang Sia mari di Bukit Altai, ni tak ada gamak ni. Ni bagi makan pengaruh penjajah. Ni bodoh. Makan pengaruh penjajah. Jangan terlupa kata British tu dia tulis sejarah Malaysia ni punah habis. Dia buat raja-raja Melayu ni main lagu ni, tanah Melayu ni gini. Hang tuah ni pun bohong, tak ada hak sungguh. Tun Sri Lanang ni jadi pengkhianat. Lepas tu Melaka ni lemak tak agak gitu, ada kenak gini-gini. Macam-macam. Ni British yang tulis untuk nak wakwi orang Melayu sendiri tu jadi lemah semangat. Lepas tu duk tuduh menuduh sama pok kita. Lah ni di Taning sendiri pun ada orang makan upah tahan royak sejarah bahang. Ada. Makan upah tahan. Kita tahu belakang dah. Tua ada tua mati ngak-ngak dah. Jangan lagi jual negeri, jual tanah air, jual daging darah, makan upah daripada orang lain yang tak suka. Lepas tu goyak top Taning ni tak ada jatuh ke Sia, jatuh ke Kelantan. Taning ni gomo sama Taning. Dalam sejarah dulu memang ada lagu tu, tapi bukan asbab besar. Bukan pucuk besar. Giduk jual kata, giduk operong tok email, giduk operong ustaz, giduk operong dewan pelajar, duk goyak atau pop Taning ni. Sejarah Taning ni gini tu hak tahan lah kecek betul-betul. Saya berani kecek lah dalam ni sebab hak sungguh, hak sebenar. Dia mau mari duk kecek dengan saya diri dah. Lepas tu debat dah. Debat dah tu pun gitu. Saya kata tak ada masalah, saya marilah debat depan. Minta ambil ahli-ahli tadi, hak giduk ambil ustaz, hak giduk ambil tok email, hak dok pergi Bangkak ni paksa. Tu tok email tak mau pergi dah. Tu ustaz pun tak mau pergi. Alah, kalau kita kena jadi orang ceramah dia, rasa tak sedap nak kecek, rasa malu diri. Kena duk pergi kecek dengan orang yang duk bawah kena paksa mai dengar kita. Kok mana? Bukan orang padah kita pergi ceramah. Kita kaca pergi goyak ni pok tok email saja dia mau panggil lagi. Ni pok ustaz sekolah saja panggil lagi. Ustaz apa duk tunggu masa bila lah nak habis.
Duk tunggu sebab mari duk royak lah tani gini tani ni hak sia tani ni kena gomong sama diri tani ke jemaah sia tani kena jatuh ke Kelantan gomong sama Melayu. Allahu akbar. Kalulah dia tahu dah bahawa hak dia duk baca tu benar bahang, nantilah balasnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala perkara yang dia bohong depan orang ambil pergi guna pula mati dah dalam kubur pun berasak lagi. Dah asbab niat ya tuju benar hak dia pergi bui kepada orang lain tu buat orang lain punya leweng apanya hukumnya besar. Saya tak ada nak cerita situ tu kuat sangat. Dah maka jagalah kebenaran, jagalah jati diri kita walaupun duit juta ataupun duit 4 juta orang upah tu. Dah suruh berkecek benda lagu tu makan tak lama mana li dah tak muka bumi. Dah tak padan. Dia jadi daging darah tu, hak tulah nak nyala situ dulu dalam alam barzakh nanti. Dah ginilah. Maka hari ni saya nak usaha cerita mengikutlah kitab lah ni. Dah, tak ada tambah lain dah. Dah. Lepas tu gitulah kalau dengar dah tu saya sudi nak jumpa dan nak berdebat dengan alasan sejarah ni lah. Kata sebenarnya lagu mana. Dah. Kata sebenarnya lagu mana. Sebab apa? Bagi sebab kata banyak dah orang dok mari tanya saya. Bagi tu ustaz lagu mana ni? Saya dengar ustaz lagu ni, saya dengar hak demo ni goyak ni lagu ni. Siapa ni demo mana? Ada nah mana? Habis itulah kalulah siapa saja hak goyak sejarah kepada kita tuan-puan yang dihormati sekalian, kita tanya sikitlah kata rojok ke dia di mana, kitab mana, buku sejarah mana ataupun kajian daripada siapa ke mana. Tu baru jelas. Jangan dok ikut save itu panggil mau tak. Panggil dok apabila jadi dok tu dia nak membawa kepada fitnah dan membawa ke daripada huru-hara. Gitulah. Kita ambil yang sebenar tu sikit. Dah. Saya pun ada orang royak atau kena dia mau kecek lagu tu. Tak kena dia mau kecek jarah lagu tu. Ada juga. Dah kita tahu tak ada apa dia benda hak kita baca dalam kitab benda hak betul. Pas nak nanti po lagi dah dunia nak kiamat dah. Hak sungguh takwi berkecek, hak sungguh takut nak dengar. Dia sungguh lah. Dah. Tu kok demo lah hak tu kita gantung dengan Tuhan so Allahu akbar situ ya dah. Jadi orang Arab pun bawa dah isteri-isteri mereka ni yang jadi orang taning ni buat ke nego turut dia mana-mana saja dan ni sebut pergi ke Kemeng, ke Mojo dan juga pergi ke Cina. Dah. Tadi rupanya hitam merah, hitam manis, kecil sikit daripada orang Arab dan orang Parsi. Dah. Lepas tu orang taning ni kata orang Melayu kita di taning kita ni sangat-sangat maju. Kena maju. Sebab apa? Sebab dia belajar daripada orang Arab, orang Parsi. Memang pada masa tu orang Arab dan orang Parsi ni maju sungguh. Dia bertamadun tinggi. Dia ada artifak banyak-banyak perkara yang dia buat. Sapanya orang-orang di Eropah sendiri pun nak lawat orang Arab talih pada masa tu sebab orang Arab maju sungguh. Deh, kalau kita tahu pada zaman Abbasiyah ni kota Baghdad ni Allah. Ahli-ahli saintis Islam ni ramai. Kita kenal Ibnu Khaldun, Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, deh, macam-macam nama orang-orang apa ni cerdik pandai orang Islam. Buat ni sampai jadi asah bagi daripada orang-orang Eropah. Deh. Lepas tu orang Parisi sendiri pun ramai juga hak bijak-bijak masa tu. Jadi orang tani kita ni mula cerdik, mula bijak ni sebab boleh belajar witiakan kuam kauna tu kemajuan situ daripada orang Arab dan orang Parisi. Lakin orang-orang Arab dan Farsi tiada pandai membuat kebun dan menanam. Ada juga hak orang Arab dan juga orang Parisi ni tak pandai. Ada banyak kemajuan yang pandai lebih pada orang petani. Tetapi ada hak yang tak pandai iaitu
buat kebun dengan menani. Dia tak pandai nak menani. Deh. Oh nak menani lagu mana nyo pada pasir. Arak tu pada pasir. Parisi pun kering boleh menani tu sikit jelah. Beberapa tempat. Habis dia tak pandai mana nak menani ni, nak buat kebun. Petani pandai buat kebun. Mereka itu orang Arab dengan Parisi itu dah. Sangat-sangat banyak. Oh, sampai dulu tulis lagu ni. Sangat-sangat banyak suka buru binatang. Seperti kijang dan rusa. Dia kata orang Arab daripada sini tak pandai nak menani. Tak pandai nak buat kebun. Tapi mereka ni sangat-sangat suka buru binatang. Seperti apa dia? Kijang dengan rusa. Tani kita banyak yang dulu kijang dengan rusa tu. Dan mereka itu takut kepada harimau. Orang Arab dengan Parisi takut harimau. Kita pun takut rimah. Orang Melayu pun takut rimah. Tapi takut orang Melayu ni tak sama dengan orang Arab daripada si takut rimah. Kejut sungguh ya. Mari duduk pada pasir rimah, mari duduk pasir lari ke kabak dari mana dah. Buat kita ni tak apalah. Dia bunyi suara tu reti dah. Dia takut ke harimau. Kerana mereka tiada biasa kenal binatang ini di dalam negeri mereka itu. Kena sungguh. Habis pun orang Arab dengan Parisi ni takut ke rimau. Dengan kerana dia tu dia tak biasa dengan binatang ni di negeri dia. Tak ada sungguh. Tak ada rimau pada pasir. Nak ada apa? Ada ibu dak je dah. Ibu dak boleh makan. Lepas tu ada uta. Uta lah. Kuda tu lah pada pasir. Rimau mari di mana? Mari kita lagi rimau le bukit ni berapa jenis rimau pula dah. Rimau jalur, rimau Mekar, rimau bitai, rimau hitai dan macam-macam dah. Syahadan adapun orang Melayu dengan orang Arab dan Farsi waktu itu tukar menukar barang dagangan. Alhamdulillah panadah kata ni kita ni. Dia panadah tukar menukar barang dengan orang Arab dan orang Parsi. Masa ni lah kita boleh duit Arab duk taruh tu. Mau kita bakal duk cur duit ni. Banyak saya orang mau duk cur duit. Duit wali panggil. Duit sport azimat, keping besar-besar, duit temaga, duit emas tu tulis Ali Usman apa tu dah. Duit tukar lah panggil tu dah. Hal ni peseng duit orang Arab, duit Parsi guna. Mau kita tak guna. Mau kita nak hak ni taruh je. Mau kita tak guna duit lagu ni. Duit tani je guna duit peseng lain. Nanti nak tunjuk. Tani je pakai duit, pakai kupe. Pakai ada benda pakai hal lain dah. Yaitu orang Arab dan Farsi bawalah padi beras kepada negeri Arab. Gitu. Orang Arab dengan orang Parsi tu make beras tani buat klik pergi ke negeri Arab. Tu cerita dia. Adapun gandum yaitu datang daripada negeri Arab, jadi dagangan tukar menukar beras dengan gandum. Orang Arab dengan orang Parsi ambil beras buat klik di negeri Arab dan Parsi. Orang Arab dan Parsi ambil gandum buat pergi petani, tukar ke petani. Mana tu tukar beras dengan gandum. Kita orang petani wi beras ke Arab Parsi. Orang Arab dan Parsi wi gandum ke orang petani. Dan adapun gandum itu orang-orang Melayu tiada makan seperti mereka itu. Tukar wak gapo? Gandum tadi tukar wak apa? Tukar wak gaponyo. Dia kata orang Melayu tu, orang-orang Melayu tiada makan seperti mereka itu. Adapun gandum itu orang-orang Melayu tiada makan seperti mereka itu. Haning lah apabila orang tani tukar beras banyak, tukar dengan gandum, ning lah orang tani mula kena gandum, lepas tu makan roti. Makan roti lagi. Tak makan lagi roti, tak reti lagi. Mula kena nak buat dadah. Buat dadah, kena dadah. Bukan dodo tu hitam, dodo beras juga dah.
Dadah dia mau buat zaman dulu dia makan lah buat dadah bersemen raja. Cak putih tu. Kena dah cak putih. Buat keduri tu dah. Tu dia mula. Kenal dah. Roti tak kenal lagi. Tak makan ais sikit weh. Saya makan air banyak sikit lah ni. Dahaga. Lepas tu ada lagi lah peseng locong. Apa ni patu peseng banyak kara lagi lah. Ambil gandum main buat gapo-gapo tu. Nanti kita cerita semula lah. Hak itu tu dah. Lepas tu ni masa era sebelumnya nak ada ulama yang mula-mula sebut lagi dalam kitab sejarah Taning. Apabila habis masa ni. Mari pada bila? Mari pada tahun 1457. Ibu-ibu, bapak-bapak sekarang cuba guna lukis sikit duk bawah tu. Mana dia duk bawah tu cuba kira kalkulator sikit. 2021 potong 1457. 1457. 2021 potong 1457. 7 nepak. Inilah masa Islam di Taning. 724 barulah Raja Taning tu jadi penyakit kulit tu masuk Islam. Ni dia. Tapi kena faham molek ni. Faham molek. Islam mari di Taning belum ada ni lagi. Islam mari di Taning belum ada ni lagi. Seperti kata tadilah, daripada lapisan yang kedua daripada Rasulullah. Lepas dua korong daripada Rasulullah. Tu keturunan Abdullah bin Abbas. Lepas tu mari siapa di Taning. Tapi pada masa ni orang Taning hok dak sebut tadi. Hok sebut lagi kitab tadi kata kulit kuning apa ni merah, hitam merah. Lepas tu ada jadi buza setengah, Melayu setengah. Pakai kain buat beliung tadi tu. Tu zaman tu. Era tu duduk dalam 300 sampai 500 tahun. Barulah mari tahun 1457 barulah raja di Nyalimo hok okey sekali tu yang nama Pahayatu Nakepa Indira Sri Mahawangsa tu jadi penyakit kulit pubak tak hingga akhirnya dihingga dengan seorang ulama ataupun orang Islam hok duduk di Taning dah tu yang nama Syekh Muhammad Said ataupun panggil Syekh Said pubak raja juga raja masuk Islam. Lepas tu raja masuk Islam tukar nama jadi Ismail Shah. Lepas tu lah Islam rata-rata new Islam. Bish. Hok dia ada buza lagi tu jadi Islam. Ni kalau kita bila ingat molek ibu-ibu, bapa-bapa, adik kakak semua goyak ke anak cucu bahawa tahun yang Islam masuk di Taning, lepas tu masuk dalam raja, masuk dalam istana dan istana jadi Islam, seluruh Taning jadi Islam pada tahun 1457. Tu dia. Pada masa ni 1457 kok Indonesia sendiri di Pulau Jawa pun masa-masa wali songo duk menyebar agama juga. Sama-sama duk menyebar agama. Aceh tu jadi Islam dah. Campa pun jadi Islam dah dulu pada Taning dah. Aceh dengan Campa tu. Tapi Taning kita ni mula 1457. Maka dalam kitab Hikayat Patani pula sebut kata orang yang mengislamkan Raja Taning itu namanya Syekh Muhammad Said ataupun Syekh Said. Syekh Said itu original ataupun asli dia adalah orang Yaman. Orang Arab juga. Duduk di kampung Bego. Lepas itulah apabila Islamkan raja, Syekh Said ini jadi penasihat raja duduk dalam kota Gresik. Ni ulama mula-mula mengikut tajuk malam ni baru masuk tajuk duduk sini. Lepas tu Syekh Said ni kita jangan semabur. Dengan kerana dia tak ada catatan lain lagi yang kita temu kepada siapa hari ni bahawa Syekh Said ni asalnya beranak di mana, isteri dia siapa,
Dia duduk di mana, tak duduk dalam catatan apa saja. Siapa nak mari balas dengan saya kih dengan kerana dia mimpi, jangan duk mari balas dengan kita dah. Kita sakit kepala nak dengar. Bukan kita nak tolak dia mau mimpi, bukan ya banyak dah. 4-5 orang yang mari duk kecek dengan saya, gitu gini gitu nah, mimpi belaka. Nanya kita tak ada mimpi. Dia mau mimpi. Pas dia mau mimpi 4-5 tua mari duk tak supa, pak kita pening dah ni. Jangan gaduh kalau hak mimpi tu, jangan gaduh. Kita pehel dekat kita saja. Kita kecek dengan orang, kita boleh kecek, jangan dikoyak kata kat orang. Kek dia kata kita tu peling dah kena main mimpi kau. Lah ni kita kena ambil kepada dasar utama dulu, iaitu dasar dalam kitab. Dalam catatan zaman dulu. Lepas tu kita kau cari hak lain dah, insya-Allah. Jangan gaduh. Jadi Syekh Said tu tak ada cerita kata dia ada anak keturunan dia siapa lagu mana, tak ada temu lagi dalam kitab mana-mana. Maka kalau siapa dakwa kata dia ni keturunan Syekh Said, kita kena dia tu kena bukalah senarai keturunan. Kita bisa temu dah. Dia kata dia keturunan Syekh Said. Tok pasal. Kita kata tu 700 tahun. Apa lapis dah dah. Dia berasa supaya tok share tok ki dia. Tu kalau orang berasa atau sekolah tok share tok ki tu tak nak kecil banyak dah tu. Bahang terus tu lah. Sebab Syekh Said ni 700 dah ni. 700 ni 24 tahun dah. Lepas mari dah. Pakai nak berasa kata tok share tok ki dia tu bukan dah lah, tak bukti dah lah. Dah. So tu yang kedua dia kata dia ni keturunan Syekh Said. Pasal kata pas tahu ke mana kena Syekh Said. Tua cerita ke? Tak. Dia kata dia sakit demam lama. Lepas tu tok bomo koyak. Set kata. Dah. Tu wiha pribadi lah bicara yang sumbuk kong. Dah. Jangan duk gaduh. Dah sebab Syekh Said ni umur dia ni masa dia ni 700 764. Ada pula orang kata cerita raja sakit kulit bukan berlaku di Bukit Marak Kelantan ke? Kelantan tu pun banyak cerita lisan. Raja tu, raja ning, hok tu, hok ning, jadi gitu, jadi gini, banyak cerita lisan. Cerita yang catat dalam kitab ni tak berapa mana hok nak dah. Tak agak jadi tok jora, tok dalam main royak kulit gitu nak main cerita lagu tu. Dah. Tapi sebenarnya penyakit kulit ni banyak raja lain pun jadi. Kita supaya nama raja, tengok raja Tani nama Muzaffar. Raja Melaka pada masa Tula tu juga pun nama Muzaffar. Mansur, Tani nama Mansur. Melaka pada nama Mansur, Perak pada Mansur. Muzaffar pun ada juga Perak. Dia nama supa. Pas raja pun zaman dulu nama supa Abdul Qadir ni orang semampu banyak nak Abdul Qadir. Tengku Abdul Qadir gajah ke cabai 3 nama Tengku Abdul Qadir. Pak bagi Haji Sulong pun nama Abdul Qadir. Tapi bukan Abdul Qadir jadi gajah ni. Nama supa. Lepas tu Pak Tengku Abdul Muttalib pun nama Abdul Qadir. Ulama hak tua dulu ni pun Abdul Qadir Jailani. Abdul Qadir juga. Semua orang Abdul Qadir you gajah dah gajah tu. Ya tu. Jak ke bodoh. Kalau itu saya ni jadi cucu Rasulullah nama Hasan. Deh. Hasan Hussein, Hasan lain. Tu Hasan Abanna apa Hasan bukan cucu Rasulullah. Kita tengoklah weh, yo nama supa, masa lain-lain kita jangan gaduh. Deh, orang dulu ni nama banyak. Supalah tanya haraja apa supa, tanya saya haraja. Raja tu, raja ni saya tu ni. Satu mikir molek lu nak tanya. Bukan saya ni bekan, mungkin minta dia motor lu kena ustaz nak jawab apa tak boleh jadi bekan. Nak oyak sinilah we tahu semua ibu-ibu apa-apa deh. Saya ni kena terima telefon nak hari. Learning musim Covid ni boleh kata setiap hari. Bukan minggu sekali dah. Setiap hari. Orang tu mari. Tu mari nak cerita hatu cerita ni boleh tahu saya buka open tak apa dah tak mau tak tahu lepas ni buka. Telefon mari tak ada gapo. Tapi nak oyak sini kata hak dia mau nak tanya tu dia mau kena geriak-geriang sikit dan juga tartik sikit. Gajah, hak dia mau tanya gajah tu, oyak ada gajah mana
Patu masa tak kena yak tahun apa era mana. Zaman Kresik nu ke, zaman 7 negeri ni ke zaman Raja Kelima, ke zaman dulu nu lagi yo raja tu banyak. Dah. Ada baru ni kau saya hidup baca Hajarah Telubel tu. Ada. Fok-fok pakar je Telubel pun ada temu. Kono. Kita tosek, kita royak ada kata kita tak ada baca Raja Telubel. Kita baca Raja Sai. Raja Sai tak ada sakut pun dengan Raja Telubel. Negeri tu lo tapi yo rak cerung lain-lain. Nama dak? Yo orang meretah cuk lain-lain dah supaya Taning dulu bukan fort sampai 3 dak meretah buat tiba mari kapal laut nu. Kelantan nu hok mari lantik duk sampai 3. Belum ada tu ya tak ada je keseksa ya. Cah di tujuh. Raja fort bakon nu. Bakar Datuk, bakar Kedah, bakar Raja Bakar mari Kelantan juga. Lepas tu fort Seri Wangsa nu pula. Oh pelapis dah. Banyak ratus dah. Gitulah kita kena tertib kena. Hok duk tanya sejarah Islam tu zaman Umayyah ke, zaman Abbasiyah ke, zaman Utsmaniyah. Kau tanya zaman Khulafa' Ar-Rasyidin. Tu. Nak bagi situ. Pak sebut sultan ni Pak Umayyah ni 30 lebih, Abbasiyah 450. Turki ni pula 450. Tarak nak bila dah gitulah. Kita tertib sikit semoga saya tak sakit kepala, tak gebah sok sakit pula dah ke. Dah. Tarak nak jawab ni dah. Tapi minta tanya lah, tak ada apa deh. Jangan segel gapo, ada gapo hajarah minta tanya. Saya sudi nak jawab. Tapi lawak jamak sikit tu biasalah. Dah. Maka 764 tahun Syekh Syafiyuddin. Lepas tu Syekh Syafiyuddin ni dia ada pula seorang lagi. Dalam kitab sejarah Tanisa lagi, dah. Hak Syekh Usman Jalaluddin ni lagi ni dia kata dan hak Abdullah Sorir katanya ada seorang lagi jadi pengawal Syekh Said. Pengawal ni supaya jadi bodyguard dia lah. Namanya Datuk Kemiri. Datuk Kemiri. Jadi Datuk Kemiri ni kubur dia pun terletaknya tidak jauh daripada kubur Syekh Said di Kampung Perak Telubuk. Tok Kemiri. Tak ada sakut pun dengan kerajaan Taning. Tok Kemiri ni dia jadi pengawal bagi Syekh Said. Boleh jadi dia tu orang Arab juga ataupun orang besar yang dilantik oleh Raja Taning pada masa tu suruh jadi pengawal bagi Syekh Said. Dah. Tok Kemiri dipanggil. Kubur dia kalau kita pergi di Kampung Perak. Dah. Apa ni di Kampung Perak. Lepas tu tempat kubur Syekh Said duk tu orang panggil Tanah Ujung Lidah. Tanah Ujung Lidah. Lidah ni lah. Nama dia ya ada pula tu. Zaman learning orang kat tu, orang di Perak tu panggil Tanah Ujung Lidah Kedah wallahu alam, tapi ada dalam kitab ni sebut kata Tanah Ujung Lidah. Dan situ juga jadi bekas pondok. Hak Syekh Said tukarnya bero banyak untuk serami duk tu tukar jadi pondok. Pas duk di tengah benar tu, kubur Syekh Said pun duk situ sebab dia meninggal dia taruh situ dan golek sana tu sikit tanah ponggok tinggi, ada kayu besar dua bang tu. Maka situlah kubur Datuk Kemiri. Di antara kubur Datuk Kemiri dengan kubur Syekh Said tu ada telaga dua buah sebenarnya, lek kiri dan lek kanan. Tu dia. Dah. Telaga zaman tu. Tutup Kemiri. Lepas tu Syekh Said ni kahwin Kedah, berumah tangga Kedah, walau alam saya tak tahu sungguh. Sebab tak ada lah catat tel. Mudah jadi ada. Habis ada orang dok dakwa kata keturunan walau alam lah boleh jadi sungguh. Boleh jadi ada. Sebab dia mari duk tani dah, dia kena menikah kahwin sebenarnya. Boleh nikah kahwin dengan orang petani boleh anak. Dah. Boleh anak dengan petani gapo tu gitulah walau alam dah. Tu. Lepas tu Taning ni apabila Syekh Said meninggal. Masa dia tu meninggal nak sama-sama dia dengan masa Syekh dengan Raja Sultan Ismail Shah.
Dah. Maka naik pula Raja Mansur, Muzaffar dan juga Raja Mansur. 2, 3. Pada masa ni bukan Syekh Syahid dah lah. Jadi penasihat kerajaan. Kena Syekh Syahid yang meninggal dah. Maka siapa jadi penasihat? Kau tu ulama mana? Maka timbul dalam buku sejarah ni kata orang yang jadi penasihat bagi Raja Muzaffar dan juga Raja Mansur ni, dua orang dengan dua orang ni seorang ulama ni adalah adalah ulama yang mari pada Yaman juga. Bermaknanya yo mari pada Yaman, lepas tu mari duk tanding. Lepas tu yo mari kemudian sikit daripada Syekh Syahid. Jadi kata dua orang ni dia jumpa, dia kenal. Syekh Syahid tua sikit. Dia ni nama Syekh Safiyuddin Al-Abbas. Keturunan Abbas ni juga. Bukan main. Ulama besar-besar saja mangta ni. Syekh Safiyuddin Al-Abbas ini ada sebut dalam kitab hikayat. Kalau kita ingat pada minggu yang lepas, Syekh Safiyuddin ni lah yang jadi utusan Raja Mansur pergi ke Ayutthaya. Syekh Safiyuddin ni. Lepas tu apabila ia kelik daripada Ayutthaya itulah dia digelar oleh kerajaan perekat lah, naik perekat. Dia suruh bersaling dulu. Tukar pakaian, pakai cuk baru, ragam baru, lepas tu tabah jadi Tok Raja Faqih. Tok Raja Faqih ni orang aling. Lepas tu tameng besar, posisi besar, kerajaan Tani Wikriya. Dia ni Syekh Safiyuddin mari daripada tanah Yaman, mari duduk di Taning. Tapi dia ingat dia aling, dia pandai. Lepas tu dia mula dengan dia jadi utusan Taning pergi ke Ayutthaya, kelik mari jadi Tok Raja Faqih. Lepas tu jadi penasihat bagi Raja Muzaffar. Dan dia ni jugalah yang suruh kepada Raja Muzaffar suruh sudah ke Masjid Kesik. Dan juga buat kubah tepek dengan mah keping tu. Syekh Safiyuddin Al-Abbas ni juga. Jangan buat main. Bila dia mari Taning, ni catat kata tahun 1400 nu lagi. Bermaknanya dia mari duduk di Taning sebelumnya Raja Taning ni jadi yang kulit masuk Islam lagi. Tapi Raja Taning masuk Islam dengan Syekh Syahid. Tapi dia apa? Duk sebar agama Islam juga di Taning. Syekh Safiyuddin. Lepas tu Syekh Safiyuddin ni jelas bahawa dia kata dia ni beristeri, berumah tangga. Lepas tu boleh anak putera. Anak jatuh seorang namanya Wan Muhammad. Kenapakah nama Wan Muhammad? Ni mula-mula hok gelare Wan di Taning. Wan Muhammad. Dengan kerana dia kahwin dengan kerabat raja di Taning. Anak tu mari nama Wan duduk depan. Wan hok mula hok panggil secara resmi, bahasa kampung kita ni panggil mudah-mudah panggil we. Panggil mudah-mudahnya panggil we. Gitulah harga Taning. Wan Muhammad. Tu dah. Tok Raja Faqih. Batu batu anak dia seorang lagi nama Wan Muhammad. Batu anak dia yang nama Wan Muhammad ni juga jadi utusan Raja Mansur pula sekali lagi kalau kita ingat. Hak mula-mulanya Syekh Safiyuddin sendiri yang pergi. Yang kedua pula ni Wan Muhammad pula pergi pada zaman Mansur. Sebab kalau kita ingat pada minggu lepas ni dia takut. Pergi sebab untuk nak pergi kata pergi hantar surat resmi tu kepada Raja Syria tu. Lepas tu tapi sebenarnya hantar Wan Muhammad pergi ni untuk nak pergi short name. Pergi cari komung, pergi cari data. Kata abai yo dulu hok Muzaffar ni kata
tinggal di Yudhya dulu lagu mano. Hidup mati kubur dan mano. Tu dah. Lepas tu Wan Muhammad ni pula lahir pula anak putera daripada Wan Muhammad ni pula inilah baru Syekh Wan Fakih Ali. Syekh Wan Fakih Ali ni orang yang ketiga. Tak boleh baca lagi lah. Syekh Fakih Ali ni, Tok Syekh Fakih Ali ni, Al-Fatoni ni, hak ning lah jadi orang panggil nenek moyang ulama dan raja-raja Melayu. Kena bila sini. Bila di Syekh Wan Fakih Ali ni. Tok Fakih Ali ni lah jadi tok nenek moyang. Orang panggil the first king and ulama di Taning. Mula-mula hok jadi pengasah keturunan dia lah hok boleh masuk di pegang jadi raja dan jadi ulama besar-besar di Taning. Bakon ni lah kita kena baca semula Syekh Fakih Ali ni. Dah. Tapi Syekh Syafiuddin ni mari duduk di Taning, gitulah. Lepas tu Syekh Syafiuddin ni ataupun digelar Tok Fakih Ali. Hak ning lah. Bukan Tok Fakih. Tok Raja Fakih. Tak ada kalimah Ali. Tok Raja Fakih. Banyak orang duk semabung dengan Syekh Fakih Ali. Setengah orang kata orang sekali orang tula ni. Tu salah. Ini nama nak supa. Sebab ini nama gelar dia panggil Tok Fakih. Tok Fakih ni Tok Pekoh, orang alim Pekoh. Panggil Tok Fakih. Tok Fakih, Tok Fakih. Tok Fakih Ali, Tok Fakih Tarmizi, Tok Fakih Ahmad, Tok Fakih Ismail kata gilah. Misal kata Tok Fakih tu. Tu. Tapi ya orang lain-lain. Hak ni Syekh Wan Fakih Ali, hak ni Tok Raja Fakih. Tok Raja Fakih. Jadi dia jadi penasihat raja, pak ada pereneh sedikit sebanyak dan juga ketika dia meninggal lepas tu ki sipe di Tanjung Luluk. Lah ni kita pergi molek dia mau buat kubur dia. Kuburnya buat wakah molek makam dia. Lepas tu buh pagar pemolek duk di Sungai Pandan. Duk di kampung Sungai Pandan. Tak ada jauh dengan Masjid Gresik, tak ada jauh dengan Telaga Syekh Daud, tak ada jauh dengan Sejik Raja Bana. Sejik Raja di Bana, tak ada jauh dengan Tanjung Luluk, iaitu duk di Sungai Pandan. Di Sungai Pandan itulah tanah perkuburan ataupun makam Syekh Syafiuddin Al-Abbas. Duk situ. Lepas tu masanya hok sebut ulama yang gelar Syekh pada masa ni ada 4 orang. Ingat sikit ibu-ibu bapa-bapa, adanya Syekh Muhammad Said, Syekh Syafiuddin Al-Abbas, Syekh Gombak, lepas tu Syekh Abdul Mubin. 4. Hok ada sebut lah kitab dah. Ni 4 orang ni ulama yang berasal daripada luar tanah Taning. Luar tanah Taning. Lepas pada tu baru beranak asal Taningnya Puak Wan Muhammad ni. Lepas tu Syekh Tok Fakih Ali ni, ni baru bakar Melayu. Melayu sungguh dah lah. Walaupun titih bagi darah nak pergi ke mana tak apalah. Mudah kata tu tepat tumpah darahnya di Taning dah. Lepas tu ulama 1, 2, 3, 4. Lepas tu Fak Wali Songo pula 4 orang hok mari di Taning. Dah hok mari di Taning pula. Lepas tu menikah dengan orang Taning gapo tu ada pula 4. Ni kita nanti baca semula Wali Songo dah. Wali Songo ada 9 orang tu lah. Kenal dah. Apa ni Sunan Gresik. Sunan Gresik. Nama dia sungguhnya Maulana Malik Ibrahim. Tapi orang panggil Sunan Gresik ni, Sunan ni sepuluh baba dalam kita, tok guru lah. Tok guru ahli sunnah ni. Dia menyebar agama di Gresik. Ada pula di Jawa satu tempat lama ni nama Gresik, supaya dengan Taning. Orang panggil Sunan Gresik. Lepas tu dia ada Sunan Kudus. Nama sebenarnya Ja'far Siddiq. Ja'far Sadiq. Ja'far Sadiq. Hak ni pun kait dengan Taning juga ni. Sunan Kudus dah. Lepas tu ada Sunan Ampel. Sunan Ampel duduk di Ampel di Jawa tu. Nama sungguh sebenarnya Raden Rahmat. Lepas tu ada Sunan Gunung Jati. Sunan Jati ni Syarif Hidayatullah. Nama sebenarnya ni pun lahir di Bakar Arak juga. Dah. Bakar Arak juga. Ni.
Sunan Gunung Jati. Kalau bahasa Jawa ni Sunan apa ni? Sunan Gunung Jati bahasa Jawa dah. Lepas tu ada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijogo. Sunan Kalijaga ni Raden Said. Nama sebenarnya Raden Said Sunan Kalijaga. Atau main royak kulit menyebar agama Islam tu, royak Indonesia lah. Lepas tu ada pula Sunan Bonang. Sunan Bonang iaitu Raden Maulana Makdum Ibrahim. Lepas tu ada Sunan Muria. Raden Umar Said. Sunan Muria. Kuasa pun anak Sunan Kalijaga. Lepas tu Sunan Giri. Namanya Muhammad Ainul Yakin. Lepas tu akhir kali mudanya Sunan Muria ni muda sekali dah. Lepas tu Sunan Derajat ataupun Raden Qasim Syarifuddin. Lepas tu dalam kalangan 9 ni ada 4 orang hak tinggal titih baris di Taning. Hidup jadi sangat mak kita ni. Ada. Dia bakar-bakar hak Wali Songo ada 4 hak tinggal sini. Dah kita nanti cerita mula atau nikah dengan siapa? Nikah dengan Putri Ramawati dengan Kembang Bunga. Lepas tu apa ni Senandung Bule ke apa, kita cerita mulalah tu. Hafak Wali Songo pula dah. Tetapi nak ayat kata keturunan Wali Songo ni dia tak ada sebab besar di Taning kalau banding dengan keturunan Pakai Ali. Kita kena buat faham sikit kata Taning kita ni mula-mula raja nak masuk Islam ni dia ada orang Islam dah. Orang Islam di Taning pada masa tu ni dia ada ahli Sunni dengan Syiah. Syiah asal-asal, Syiah awal lagi yang mari diire. Lepas tu dua-dua ni dia merebut istana Taning. Pakak-pakak tewas nak menyebar Islam Sunni dengan Islam Syiah dalam kerajaan Taning. Tiba-tiba takdir Allah Subhanahu Wa Taala bagi Sunni ni benar. Kalau kiranya benar fok Parisi, benar fok Syiah di Taning, sampai hari ni fok kita semua Syiah belaka. Sebab orang hak bori Islam kita ni benar fok Syiah misal tu. Raja masuk dengan Syiah. Kita semuanya di Syiah lah gini, tak ada pelik lah. Dah. Tetapi dengan kerana Syekh Said itu dia ahli sunnah, dia Sunni. Raja masuk dengan Sunni, lepas tu orang lain pun dia turut Sunni, turut raja. Dia kena supaya raja dia tak boleh halak orang agama tak serupa dengan dia. Mazhab lain pun tak boleh. Dulu raja pesening kena jadi pesening. Pemerintah lagu ni, kerajaan lagu ni, rakyat pengikut kena lagu ni. Sebab ia mudah nak merintah dak ke? Beragam seperti undi dululah. Jadi Wahbi tu. Maka Taning ni tiba-tiba benar Sunni dan kerajaan pun istihar bahawa kerajaan Islam Taning kita ni Sunni. Hak ning lah wakwi orang-orang Parisi tu mula hundur tubik pada Taning. Ni ketika lepas pada raja masuk Islam. Sunni Syiah nak duduk tak boleh dari Taning sebab dia benar buat Sunni. Dia berlawan dua ni bergoma sama. Mungkin baik deh. Dia tak berapa nak baik mana dua ni. Maka apabila nego pun tak naik tagih Fok Parisi ni, nego di Taning pun tak naik tagih sebab semua dikontrol di kawah habis oleh Fok Sunni. Apatah lagi kerajaan pun bergerak ke Sunni, Sunni duk sebar besar. Ning lah wawi Syiah cabut kapal, cabut gudang, pindah pergi tubik pada Taning pergi cari tempat lain untuk nak sebar besar dia. Tempat yang Syiah pilihnya iaitu di Ayutthaya. Di Ayutthaya ni negeri Buza. Tapi dia pergi besar di Ayutthaya hingga pergi boleh pergi jawatan besar-besar di Ayutthaya banyak tamleng juga. Iaitu orang Islam Syiah. Seperti Syekhul Islam di Ayutthaya zaman dulu lagi ataupun zaman kita, zaman Tok Nye kita pun Syiah semua pergi. Cuk larat macam menteri. Baru mari di Chem Prom Jong, lepas tu baru mari yuk belakang Sawak Sumalasya, lepas tu turun mari siapa ku Asih Pitak Kumponing dia baru Sunni. Belum dah tu Cik Ahmad, ni ada tukang Syekh Ahmad kita, ada pula ada hak pening. Cik Ahmad, Syekh Ahmad dia bakar. Allah ya bodoh. Ya bodoh tak reti kata nama supo. Cik Ahmad.
Syiah. Deh. Fok pakomut tu. Mbok batu bunak ke apa tu? Nak konung tu. Kok bakok. Pada morning lah dia. Jadi pembantu besar Raja Ayodhya pada morning dah nanti wi nasihat kepada Raja Ayodhya ketika mari perangat taning pun morning lah. Dia bukan tujuan nak serap tak nak musnahkan taning, tapi dengan dia duk kompetisi duk tewah lama dah dengan Sunni duk di taning tapi fak ya Allah tok nenek dulu. Dia duk di dia ketika klik mari perang di taning pun dia morning lah jadi penglima perang serap taning. Pak Yarak Cebangsan ke apa tu, hok jadi cucu Raja Sulaiman Segoro ke apa. Lepas tu fak Ciah orang lagi ke bakok dia morning lah bawa perahu, bawa jalan orang Ayodhya mari di taning sebab Ayodhya tak usah mari jauh. Ni salah satunya Siam bermasalah dengan taning ni dalam kalangan ini juga adalah Sunni dengan Syiah pun ada masalah. Tapi puak-puak hak mari diarak dengan Iranung lah. Duk jadi ni nanti lagi kita nak baca we tengok. Kata dia morning ni dia duk berebut lama dah. Akhirnya taning ni dia bagi sufi apa ni bagi Sunni. Pas Sunni sai sufi warak ni. Pak Syiah ni besar sahabat dia dia besar semua. Dah berapa kali dia sakut paut dengan perubahan-perubahan besar dalam politik dia tu puak-puak Islam Syiah di Ayodhya tu lah. Hebatnya. Tu dah. Sebut atau Islam sama tapi ya mazhab lain-lain dulu ni je lagu tu. Dah. Maka tani kita ya tak ya pun duk pegang ahli sunnah wal jamaah tu. Sunni tu lama dah. Baru mari ada aliran pelik-pelik ni zaman perang dunia ni ya. Dulu pelik-pelik dengan syirik back pasien kami dulu kokoh dah beda. Tak apalah. Tapi hok pasien kata maya back tu ngatik back ni tu mula-mula mari dalam 45 60 tahun ni je. Tu wallah alam dah saya kena tanya untuk guru lah. Dah tu ngoyak tak kena juga tu. Dah. Dah. Lepas tu yang jelasnya Syekh Syafiyuddin ni jadi penasihat Raja Muzaffar dan juga masuk era Raja Mansur. Lepas tu dia meninggal pada zaman Raja Mansur, kubur dia ditaruh di Sungai Pandai. Apa sudah daripada Raja Mansur maka diganti oleh Wan Muhammad. Lepas start daripada Wan Muhammad boleh pula kepada Raja Pakih Ali. Raja Pakih Ali tu. Syekh Wan Pakih Ali. Syekh Wan Pakih Ali inilah dia hidup pada zaman raja-raja perempuan. Raja hijau, biru, ungu. Tiga ni dia dengan zaman Syekh Wan Pakih Ali. Nanti kita baca semula hak nu. Malam ni kita kenal dua orang dah. Syekhul Islam di Taning, penasihat raja kita besar di Taning, iaitu Syekh Muhammad Said ataupun Syekh Said Tok Pasai. Yang kedua pula Syekh Syafiyuddin Al-Abbas, keturunan Yaman daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kita boleh kenal dah orang Taning. InsyaAllah minggu depan ni kita masuk Raja Patik Siam, Raja Bahdur, Raja Patik Siam, Raja Bambang, Raja Bahdur, Raja Bima. Kita mari tengok kata berlaku huru-hara bunuh sama anak raja di Taning bubuk takhta ni lagu mana tu jadi. Boleh hadir tu mula minggu depan dah. Kita mari ikrok, mari kaji asbab menyebab apa hak dalil tu lagi. Boleh jadi lagu tu kita mari tafsir. Kita mari tafsir kitab. Sikit lagi we compare dah. Bukan sekadar cerita saja. Untuk malam ni dah ada soalan gapo cuba tengok kalau ada soalan kita boleh jawab. Dalam ni dah. Kita jawab terus. Kalau ada soalan banyak juga ni. Ni ada orang kata Tok Kemiri dekat kubur Tok Pasai. Betul-betul. Tanah hujung lidah. Betul. Dia belakang dah tu. Kalau ada soalan gapo bakat dak wisale tak apa. Tanah hujung lidah di kawasan mana bro? Ya atau pulau tengah tu, tempat kubur Syekh Said tu ya di pulau besar dah ke? Ya benar keliling tu. Tanah Tanjung orang panggil. Ai keliling ke benar keliling tu panggil Tanjung Hopsa. Seluruh situ tu, duk tengah tu, panggil tanah hujung lidah, tanah hujung lidah. Tanjung Lidah pada orang panggil. Ni dalam kitab lah ni duk oyak ni. Kitab sejarah tani kita temu tempat lain dah ni.
Nanti minggu seterusnya kita nak baca ulama-ulama taning hok pindah tu dah taning hok besar-besar. Deh. Apa ni Ali Al-Fatani gapo ni hok gi kepada Mempawah, gi kepada Naturna, gi kepada Pulau Duyung, gi kepada Batawi, gi kepada Banten, gi kepada Sambas. Banyak lagi. Gi kepada Pontianak. Kita pergi kepada Siok, kita nak baca banyak lagi. Ulama-ulama tani hok pindah tubik gi kok nu. Deh. Saya mau tanya tapi saya tak mengerti cara menanyanya. Soh tanya. Di Patani zaman nak suka ya betul. Raja sakit kulit ni banyak Abdullah Ibnu Abbas makamnya dah hampir dengan makam Syekh Al-Fatani di Taif. Betul sekali kena. Hai kena kedak ni apa ni potong ni. Kerana dia ni kata 2021 lop ni potong 1457 boleh 500 naik 54. Bagaimana ni boleh tak 700 naik 54 mana kena sungguh ni. Tak ada pecek ni. Jangan semampu dengan pelik weh. Berapa? 2021 potong 1457. Bukan semula. 2021 potong 1457. 5 nepak bukan 7 nepak. Tu ambo apa tu berlek tu royak sak ni dah. Mujulah. 5 nepak minta maaf sungguh kepada pendengar. Saya salah dah tadi. Giduk goyak kata 794. Sebenarnya 594 dah. Deh. Oh, ni salah apa kawan dia mujur dah beki dah ke berdosa peri dah weh. 594 tahun dah. Ni Islam mula. Islam kerajaan Islam di petani kita kecik mudah-mudah. Islam lagi belum ada tu dah. Dah belum ada tu dah. Boleh ada 700 kena dah 700. 800 tu kena dah. Hak Islam mula mari ditaning, tapi kerajaan Melayu Islam ditaning ni mula pada 1457 iaitu 594 tahun dulu. Nanti kita buat keramaian pun harpe kalau lebih covid. Deh. Kita celom-celong celebration 595 tahun Islam ditaning. Kita buat mayahjak, kita buat majlis syukur kepada Allah SWT. Kita ni 595 tahun dah jadi Islam. Bangga. Malah kita umur 30 tahun baru, kita bangga zaman dulu ni ni kita kena ada majlis syukur. Dah, syukur tak ada, pasal tu tak pilih kita jadi bangsa Islam. Dah, supaya fok makan bewok, makan pokok, makan menate mengakak kaki pak. Kok mana nak jadi buat itu dah ni alhamdulillah dari Islam dah. Ingatlah 5 nepak tu. Taning, tanpa 5 ne 5. Dah. Ada lagi soalan bawah. Ada kata salah tu. Ya salah. Mengaku salah tu weh. Dia mau pecek tak kena. Dia mau pecek tak kena. Ni kita betul dah ni 594. Ingat molek lah. Islam kita sapakah gini 594. Tahun depan 595. Kita buat slogan lepas ni pintu gerbang kita kena buat tahun lagu ni dah nampak. Deh. Gayah jin ni kita bakal tukar sikit pintu gerbang kita boh selamat hari raya Aidil Adha tahun berapa sudah nyamuk Islam. Lepas tu kita bakal slogan baru pula 594 595 dah Islam kita. Dah. Kita bangga bahkan kita pergi wilayah sok mawi anak cucu berasa kata kita ni dah 594 tahun dah Islam. Bukan marai ke bukan marai dulu. Dah. Alhamdulillah. Kita bukan apa dah untuk nak memperkasakan Islam. Dah.
memperkuatkan Islam kita melalui semangat Islam. Ni Islam maya lah, gajing lah semaya baik Allah. Ha. Takbir takut, langit takut. Supaya Nabi tak pasal perang. Deh. Ha, tu kita kena belajar ikut Nabi, ikut berhabislah. Deh. Terima kasih yang ni kata berani kerana benar, takut kerana salah. Ya. Deh. Gitulah, tak apa nak baca banyak apa gitulah, dengan masa pun sampai dah. Insya-Allah kita jumpa pula minggu depan. Lepas tu saya pun nak tinggal dengan kalimah yang orang kita bakat wi tadilah, iaitu kita berani kerana benar, kita takut kerana salah. Dah asalkan benda tu benar mengikut Islam kita, maka kita akan sebar. Dah benda tu salah, kita akan taruh, kita buang, kita tahu. InsyaAllah pada malam ini sekarang ini saja. Berdoalah semoga pengorbanan ulama-ulama dulu yang usaha Islamkan Raja Petaning dan usaha menyebarkan agama Islam di Taning hingga Islam terus menerus sampai ke kita pada hari ini 594 tahun. Kita bakal berdoa, bakal syukurlah. Maka malam ini sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.